cerita berkenaan dengan beberapa gangster-gangster yang bertaubat. Ini cerita gangster benar. Salah seorangnya adalah anak muda yang berusia pada tahun 2003 itu usianya 17 tahun, lepasan Sentul Methodist School. Pada usia begitu, dia dipelihara, dijaga oleh ibunya, seorang ibu yang merupakan seorang guru pada siang hari. Malamnya menjadi GRO, baliknya lewat malam, tanpa diketahui oleh anaknya. Anaknya itu menyangkakan bahawa ibunya hanya seorang guru. Ibunya seorang ibu tunggal. Nak bela anak 4 orang, duduk di Kuala Lumpur yang mencabar dengan kos yang serba tinggi. Jadi terpaksa ibunya cari part time untuk tambah pendapatan. Dan akhirnya beliau habis SPM, buat permohonan untuk pergi belajar di luar negeri. Oleh kerana tidak ada tempat yang banyak yang yang nakkan kos dia ke Wallahualam, maka dia memilih negara yang tidak ada persaingan, iaitu negara Brazil. So pada usia 17 tahun, dengan duit yang sedikit, ada $300 berbekalkan $300, beliau terbang ke Brazil. 13 jam dalam perjalanan, tapi nak sampai ke sekolah tu 3 hari. Pada usia 17 tahun. Akhirnya pendek ceritanya, beliau selama hampir 3 tahun tidak kenal Tuhan, makan babi, jual dadah, jadi gangster, jadi mafia, jadi orang lah, jadi orang, masuk gereja, jadi etis, ikut makan apa yang ada di gereja. Babi ni oleh kerana Brazil ni memang itu makanan dia. Jadi nak survive punya pasal, tidak ada agama, tidak ada persatuan. Kalau pergi London adalah persatuan dia. Kalau pergi Australia adalah persatuan student Malaysia dan sebagainya. Ini dia alone, dia kata. Macam mana dia nak survive diri dia pada usia yang sebegitu muda, ditipu tengah jalan. Pernah di macam-macam lah, muka tak ada rupa, dia kata muka pun macam ala-ala Brazil dah muka dia. Jadi itulah kisah dia. Akhirnya sebelum nak balik tu, dia merantau daripada Brazil pergi ke Venezuela, ke Perancis, ke Itali. Habis dah semua negara ni, nak on the way balik ke Malaysia. Habislah semua ke Paraguay, ke Uruguay, habislah apa dia panggil, Amerika Selatan, Amerika Latin ke apa. Habis semua dia dah pergi. Mauritius, Mauritania, apa semua ni. Sampailah dia ke Dubai. Sampai dia ke Dubai ni tak pernah semayang, tak tahu apa, lupa dah wuduk apa semua lupa. Duduklah di airport, tuan-tuan sekalian, sekian lama. Melihat number yang nak tempah tiket tu, dia kena ada number yang lama, number dia 1000. Cerita number tu 1000, makna dia kena duduk di airport tu mungkin 2 minggu, sebulan mungkin. Sampai semua tempat di dalam airport tu, setiap penjuru dia tahu. Dia tahu semua tempat. Dia tolong orang, tunjuk jalan, tunjuk orang. Buatlah apa saja kebaikan dia boleh buat. Kemudian datang seorang hamba Allah ni, juga sedang menunggu untuk travel. Hari-hari datang, jumpa dengan dia kerana main buat visa. Jadi dia pun agak jadi ada kawan lah, orang tua dah. Sehinggalah satu hari dia kata dia keluar daripada airport tu. Selepas seminggu, isap rokok dekat luar. Masa tu dah ada duit lah, sebab dia dah jual ikan jar. Semua benda atas dunia ni dia buat. Semua maksiat ni dia buat. Akhirnya tuan-tuan sekalian, dia dengar azan. Dia dengar azan, itulah dia kata pertama kali setelah aku tinggalkan Malaysia,
Aku kembali dengar azan. Dulu pernah masuk gereja, pernah jadi Kristian, ateis, tapi tak keluar agama. Cuma nak try, nak tengok apa dia sebenarnya Christianity, apa dia sebenarnya ateis, apa dia, nak cuba. Sebab dia seorang diri, tidak ada bantuan makan apa saja yang ada di hadapan. Kemudian akhirnya dia pergi ke masjid. Pergi masjid nak ambil wudu, ingat-ingat lupa lah masa belajar di Methodist St. John, di Methodist Sentul dulu. Tengoklah dia kata orang sebelah, oh macam ni, ambil wudu macam ni. Tirulah balik, ikut sikit-sikit. Lepas tu masuk dalam masjid, lepas solat, ikut orang solat, dia pun solat. Ingatlah balik yang pernah dia buat sebelum daripada ini. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia pun berdoa, ya Allah, aku nak balik, ya Allah, cukup dah segala dosa, segala maksiat. Ini dia berdoa ni. Pertama kali sembahyang selepas sampai 3 tahun tak solat, tak kenal agama, jadi masuk gereja. Dia kata dengan izin Allah, lepas dia berdoa, menangis apa semua ni, dia kata dia masuk balik ke airport. Datang, dia nampak balik uncle yang selalu lepak dengan dia, minum dengan dia, duduk tunggu dia sekali tu. Uncle tu datang kat dia, terus holorkan tiket balik daripada Dubai ke KL, business class. Ada siap tarikh apa semua. Dia kata, sebab benda tu berlaku selepas dia habis berdoa di masjid. Dia balik ke situ, dan dia kata dia keluarlah tengok di luar tu, dibawa naik kereta dia masa tu 2006, Porsche Cayenne. Uncle tadi ni pakai Porsche Cayenne. Pusinglah satu Dubai, dia kata, dan ditanya, dia tengok kawan ibu muka berjaya serabut dah, seminggu tak mandi, dia tak ada duit nak pergi mandi di hotel apa semua, tak ada duit. Jadi dia kata duit tu cukup untuk beli tiket, untuk nak survive makan sikit gitulah. Akhirnya dia kata dia pun dibawa, dan uncle ni tanya mandi ke belum. Dia kata belum. Kalau belum, jom. Kebetulan dia ni menguasai bahasa Portugis dengan baik, menguasai bahasa Spanyol dengan baik. Jadi dia pun kebetulan uncle ni pun ada buku yang dia sedang belajar. So sikit-sikit lah dia belajar dengan kawan kita ni. Dan dia pun bawa pusing, pergi melawat Dubai, makan apa semua, mewah lah. Dia kata, aku bagi kat hang duduk di Burj Hotel, 7 star lah dia kata, lebih kurang. Duduklah di hotel tu, mandi, makan apa semua, sampai masa dia ambil, hantar ke airport dan balik. Hari ini jadi orang bagus, orang baik, orang yang dah kembali semula menjadi manusia yang betul. Tapi dia ada pengalaman yang cukup hebat, yang luar biasa. Mungkin saya sebut nama, tuan-tuan boleh kenal, tapi tak payah sebutlah. Sekadar perkongsian. Dengar cerita-cerita macam ni, tuan-tuan, kadang-kadang itulah dia hidayah Allah. Allah nak bagi balik kepada siapa yang dulunya mungkin tersesat. Dia kata mungkin sebelum ni kita fikir nak jadi baik, Allah Ta'ala nak bagi satu benda yang miracle ini, dia kata mungkin dengan amalan, dengan apa, tapi tidak, aku ni dengan penuh tangan, dengan dosa. Tapi bukan kata sampai keluar agama, tidak murtad. Cuma nak ambil tahu. Dan telah pun, sebab duduk seorang-seorang di Brazil, tak ada agama, tak ada apa, tak ada Muslim pun susah, makan pun susah. Ya, jadi menyebabkan akhirnya beliau jadi begitu. Kan? Dan hari ini beliau juga antara orang yang terkenal dan ialah beramal dengan ajaran Islam. Nah, dia dah cuci tangan semualah. Itu seorang. Yang seorang lagi juga sama, pernah jadi gangster, bunuh orang, macam-macam lah, buat kerja jahat apa semua. Hari ini alhamdulillah Allah bagi kembali balik untuk jadi manusia. Kerana jalan untuk kembali pulang menjadi manusia itu adalah berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah mendengar doa, Allah dengar rintihan, Allah dengar, apatah lagi ibu-ibu sekalian, ibu ayah sekalian yang hidup untuk senantiasa menjadi hamba Allah. Ya, mungkin kita pernah salah dan silap sebelum ini, tapi ada ruang waktu lagi sebelum diambil dunia ini, kerana insya-Allah apa yang kita buat ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.